Assalamualaikum. Ini adalah siri pertama Jelajah Bual at Impak. Kita sekarang berada di sebuah daerah yang kaya dengan adat dan budaya. Kali ini kita akan menelusuri adat dan budaya dan juga salah silah keturunan kaum Bugis atau etnik Bugis di Pontian. Kali ini saya bersama dengan Cikgu Hadi. Yang lebih selesa dipanggil Cikgu Hadi lah. Cikgu Hadi adalah pemilik atau waris rumah Bugis di Pontian. Cikgu Hadi, selamat datang. Okey, terima kasih Dok. Sihat? Alhamdulillah sihat. Boleh Cikgu Hadi perkenalkan Cikgu Hadi, terutamanya rumah ni? Okey Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebenarnya rumah ini saya bina balik pada tahun 2011 dan siap pada tahun 2012. Mengambil masa lebih kurang 1 tahun 4 bulan, di mana seramai 17 orang tukang yang diimport kebanyakan daripada Jepara, Jawa, Indonesia. Ya, bukan Bugis Bukan. Dan rumah ni saya ngambil suku saja daripada rumah keluasan rumah lama dulu, yang mana rumah lama dulu dibina pada 3 bulan 5 tahun 1935, iaitu hari Jumaat, di mana rumah lama dulu dibina oleh arwah datuk saya, dan rumah tu katanya siap dalam tempoh 3 tahun baru siap, sebab waktu tu tiada sistem perhubungan jalan raya lagi waktu tu. Saya nak tanya Cikgu, waris daripada 1885 tu Sulawesi ke Tanah Melayu, Cikgu dah berapa lapisan waris tu? Kalau dari segi moyang tu saya baru generasi yang kelima. Dari segi mak saya generasi ketiga. Sebab semua ni asalnya daripada Sulawesi. Dan kebetulan kita daripada keturunan yang dah memang bercampur-campur, tapi majoritinya dari percentage banyak saya daripada Wajuk. Ada campur juga daripada Gua, ada campur juga daripada Boneh. Difahamkan tadi keturunan ni adalah Sultan daripada Sulawesi apa? Sebelah maknya? Sebelah mak saya ada di luar, dan saya dari sebab apa ni ada keturunan langsung keturunan yang Sultan Hasanuddin dari Gua. Dan kebetulan keturunan tu bersambungan dengan mantan Perdana Menteri kita, iaitu Datuk Seri Najib Tun Razak, yang dia daripada Gua lah. Difahamkan moyang Cikgu Hadi yang buka kawasan ini? Sebenarnya yang buka kawasan ni ada 4 orang. Dia mengambil yang paling tua dari segi usia, iaitu moyang saya, dilantik terus menjadi penghulu. Nama dia Penghulu Daim Paduk bin Fatal Lapat Betak Arul Lapagalah, berketurunan daripada bangsawan daripada Sulawesi, yang mana dia telah berhijrah ke sini atas faktor penjajahan Belanda. Itu yang pertama. Kawasan Sungai Hilir Sungai Kuali. Sungai Kuali? Sungai Kuali, bukan Pontian Dan sebenarnya Sungai Kuali waktu tu Doktor, dia namanya bukan Sungai Kuali. Namanya Sengkawali. Sengkawali ni bermaksud Sengkang tu penyatuan dalam bahasa Bugis, dan Kawali tu adalah keris Bugis. Jadi mengambil singkatan daripada Sengkawali tu bermaksud penyatuan keris. Di mana ada 4 orang yang utama yang membuka ni, iaitu yang pertama Penghulu Daim Paduk bin Fatal Lapat Betak Arul Lapagalah. Yang kedua Haji Daim Mabela bin Petak Arul Kapitan Kepala Mamusu. Ini seorang ketua turus tentera melawan Belanda di Sulawesi. Yang ketiga Haji Daim Parani bin Arunge dan Matengah Totancung Purai. Yang keempat Nakhoda Daim Mak Borong Andik Wituin bin Arum Manyipek Pamanan Wajuk. Tahun berapa dah Cikgu? Di kampung ini dibuka pada tahun 1885. 1885 Zaman pemerintahan Maharaja Abu Bakar. Betul. Yang membuka konsesi pertanian daripada Gelang Patah sampai menganjur ke Kukuk. Tapi waktu tu moyang saya punya bapak ni, nama dia Daim Mak Borong dan Andik Wituin ni, dia memang dah berada di Singapura, di kampung Bugis, sebab dia berhijrah daripada Pamanan pada tahun 1863. Dan apabila mengetahui bahawa kawasan ini sesuai untuk pertanian, konsesi pertanian telah dibuka oleh Maharaja Abu Bakar. Jadi dia membuka kawasan ni yang berempat lah ni semua ni. Waktu tu di sini adalah hutan belantara, dan kebetulan waktu tu dah ada pelabuhan di Pulau Kukuk. Ada rumah pasung ataupun balai polis lah waktu tu. Telah dibina juga di Kukuk. Jadi mereka membuka kawasan yang hutan belantara sini, sebab sampai pada tahun 1923 di sinilah diasaskan Persatuan Bugis Sengkawali nama dia, yang dilantik ketuanya Tuan Haji Andik Mori bin Andik Yahya. Itu pun asal daripada Sulawesi. Sampai sekarang ada sekolah dia pun dinamakan Sekolah Kebangsaan Andik Mori. Kelompok
Bugis saja yang boleh masuk. Dia ada rumah kelab, dan pada tahun 23 tu moyang saya sebelah mak yang pegang sebagai bendahari, nama dia Dai Nganting, Dai Mak Borong. Waktu tahun 1923 duit yang ada pada persatuan untuk Bugis tu adalah 8,000 tahun 23. Dan dari segi ekonomi sebenarnya Bugis banyak memonopoli pertanian, pelabuhan, tongkang, dari segi berdagang daripada Sulawesi pergi mana ke Singapura, semua banyak dikontrol orang Bugis. Dan di Singapura sendiri pun banyak pertempatan yang dibuka, diasaskan oleh orang Bugis. Contohnya di Bugis Street, Kampung Bugis, di kawasan Rocho, itu memang banyak orang Bugis. Dan sebenarnya Bugis ni mengamalkan sistem perkastahan. Kasta ada 4 kasta yang utama. Kasta yang pertama itu adalah kasta diraja yang memerintah, bangsawan. Bangsawan. Kasta kedua masih lagi bangsawan, tapi keluarga diraja yang digelar sebagai kasta kedua. Dan keturunan daripada sultan juga. Tapi kerana adik-beradiknya ramai, selalunya yang sultannya ambil yang pada sulung. Jadi yang ni, yang pecah-pecah yang bawah ni tak, dia akan lantik lagi. Jadi masih lagi bergelar bangsawan. Yang ketiga kasta rakyat biasa, dipanggil Tausamak. Dan yang kasta yang keempat ni hamba abdi, dipanggil Atah. Dalam sistem perkastahan ni, dalam masyarakat Bugis, kasta 1, 2 masih boleh lagi berinteraksi, bercampur. Tapi kalau masuk kepada kasta yang ketiga, yang keempat, dia ada sistem penjarakan yang mana dia jaga status dia. Yang mana kalau orang Bugis ni kasta 1, kasta 2, insyaAllah masih lagi boleh berinteraksi, boleh bercampur, sebab mereka beranggapan asal keturunan dari darah yang sama. Waris Bugis di Sungai Kuala ni masih pure? Ada ke kalau campur? Sekarang ni dah era teknologi moden dah, banyak yang dah berkahwin campur. Tapi kalau zaman dahulu, dari segi pembudayaan, orang Bugis ni nak kahwin pun agak susah sedikit dalam memilih pasangan hidupnya. Sebab kalau yang berkasta 1 dengan 2, dia masih mahu mengekalkan status darahnya. Tetap macam mana pun dia akan pilih keturunan yang sama darjat. Dan kebanyakan orang Bugis ni kalau kahwin ni, dia tak pentingkan pelajaran apa, tak penting. Yang penting sekali, buka salah silah, awak keturunan daripada mana, kasta apa. Sebab seburuk-buruknya orang Bugis ni, bila dia kasta tinggi, bila ada bercampur atau berkahwin dengan kasta yang keempat, kalau kasta ketiga tu orang biasa tu masih okey lagi. Tapi bila ada kasta di hamba yang keempat, status dia sampai kiamat, orang akan ingat apa-apa benda pun dia akan diketepikan, walaupun asal daripada keturunan daripada kasta pertama. Itu zaman dahulu. Zaman sekarang semua dah reda lah perkara tu. Reda, tapi masih lagi pegangan masih ada. Masih lagi. Waris cikgu kalau nak kahwin, buka salah silah. Dulu masa zaman moyang saya dulu memang meminang bawa salah silah. Jadi dia boleh tahu ni. Tapi satu lagi kelebihan bagi orang Bugis, kebanyakan orang Bugis yang berkasta 1, 2, mereka akan tahu sama-sama sendiri macam mana jarak jauh pun kedudukan dia, dia akan tahu okey, ini keturunan dia daripada sini, keturunan. Dan orang Bugis ni banyak sistem menghafal keturunan. Kalau dari segi rupa dia sama kan? Macam Cina sikit tu sama je. Dia boleh tahu, ada insting tu. Kasta berapa, kasta berapa. Bugis ni kita boleh tahu dari segi status nama depan. Menarik tu. Boleh ceritakan? Ya sebabnya kalau Daeng tu, Daeng kasta 1, kasta 2 ni banyak yang pakai sistem gelaran diraja lah. Macam ada gelaran Andi, Daeng, Ambok, Induk, Peta, Karaing. Kalau gua, raja dia dipanggil Karaing. Macam saya Wajuk, Datu. Dia semua daerah tu gelaran sultannya berbagai-bagai. Cikgu nama depan dia Daeng lah? Saya tak, nama biasa je. Nama biasa je? Abdul Hadi. Bapak saya Ambok Intang. Ambok lah tadi? Ambok. Tak Ambok. Ambok Hadi? Moden dah sikit Datuk. Yang 3, 4 tu, apa dia punya nama yang boleh kita tahu? Yang 3, 4 ni selalunya, yang 3 ni tidak ada apa-apa peletakan depan. Nama biasa sajalah. Nama biasa. Yang hamba ni selalunya sengaja letakkan nama-nama yang ke arah macam bercorak binatang-binatang pun ada. Contoh namanya? Belau. Belau tu maksudnya tikus. Alamak. Dia letakkan nama-nama binatang yang sengaja nak membezakan antara dia memang rela diletakkan lah. Memanglah orang tua dia letak nama kan, orang lain letak nama. Sebab kalau dah jadi hamba tu, menghambakan diri 100%. Dan macam contoh, macam moyang saya yang buka kampung ni, ada 100 orang hamba dari Bugis yang ikut. Yang ada yang ikut daripada Sulawesi. Dan waktu tu antara Bugis dengan Bugis pun dulu pun ada yang berperang. Jadi bila dapat ditakluk satu-satu daerah dengan satu daerah yang lain, orang tawanan dan terus dijadikan hamba. Tahun berapa tu? Itu daerah tahun 1800. 1800
Berita baik untuk komuniti channel YouTube Sulalatus Salatin. Jadilah sebahagian daripada komuniti besar channel YouTube sejarah Raja-Raja Melayu nombor 1 di Malaysia. Dapatkan pelekat kereta eksklusif Sulalatus Salatin sekarang. RM18 satu pelekat. Harga promosi 2 pelekat kereta hanya RM30 sahaja. WhatsApp kami di 011-1301-4479. Buat tempahan sekarang di 011-1301-4479. Charge penghantaran kurier RM5 untuk semua lokasi. Saya nak tanya mengenai asal-usul Bugis di Sulawesi itu. Ada berapa kawasan di Sulawesi itu? Difahamkan etnik Bugis ni ada banyak sebenarnya. Betul-betul. Ya. Sebenarnya Bugis ni satu keturunan yang mana diceritakan daripada dulu, berketurunan daripada di langit. Turun ke bumi, satu kawasan dipanggil Pamana dan bertemulah dia berkahwin dengan orang di bumi. Macam sang Saperba. Ya, dia lebih kurang macam itulah doktor. Jadi kebetulan Pamana tu sebenarnya tu adalah nama dia Cina, bukan Cina Tiongkok, Cina inilah. Masa tu belum Islam sebelum Islam lagi. Sebelum Islam lagi. Dan mereka berkahwin, dapat anak bernama Sawari Gading Ohunawara, yang kebetulan di bumi ni yang keturunan daripada Cina ni dia nama dia Cudai. Jadi kahwin tu itulah generasi dia turun sampai sekarang. Bugis itu etnik, dia ada suku-suku banyak kecil. Ya. Tak silap saya dalam lebih kurang ada 27 jenis. Dan mana dalam 27 tu ada satu yang memang sampai kini masih lagi non-Muslim lah, tidak Islam, yang duduk di kawasan pergunungan tinggi dipanggil Toraja. Toraja. Tidak memeluk Islam lah. Sampai sekarang tak memeluk Islam. Tapi dia apa, Kristian ke? Dia banyak percaya kepada animisma. Ya. Fahaman yang pokok-pokok besar apa-apa. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Ya. Dan kalau meninggal pun dia dikebumikan di kawasan Batu Kapuh, Gunung Batu Kapuh. Etnik lain ni banyak, iaitu ada Bone, ada Wajuk, Gua. Tapi dalam rumpun tu yang terbesarnya adalah Wajuk dan Bone. Yang datang ke Malaysia banyak suku mana tu? Banyak dengan kat sini sekarang ni banyak keturunan daripada Wajuk, dan juga dalam Wajuk tu lebih kurang dalam 70%, Bone tu 30%. Apa beza Wajuk dan Bone tu, cikgu? Mereka bersebelahan daerah. Okey. Cuma bezanya sekarang ni dari segi tahap status lah. Nak dipanggil status boleh lah, lebih kurang macam tu doktor. Sebab Wajuk ni satu-satunya daerah yang mana dia tidak tembus. Bagaimana ratusan tahun penjajah, dijajah Belanda, macam-macam bangsa, hanya satu daerah saja yang tak tembus, iaitu daerah Wajuk. Daerah lain semua tembus dari segi penjajahan. Jadi satu pengiktirafan diberi, dan orang yang keturunan bangsawan pun yang datang daripada Wajuk ni dianggap lebih tinggi sebab mereka lebih kuat, antara Bugis yang terkuat, sebab banyak kali diserang tak tembus, diserang pun dia tak tembus. Yang 4 orang 1885 tu Wajuk lah. Semua daripada Wajuk. Cikgu orang Wajuk juga? Wajuk. Wah, dahsyat tu. Makam tinggi kan? Jadinya apa beza Bugis di Johor dan Bugis di Selangor? Di Selangor Wajuk? Di Selangor Wajuk, di Johor pun Wajuk. Bone di mana? Perak? Bone di Johor banyak. Banyak juga? Bone banyak, tapi banyak orang Bone ni duduk kawasan pedalaman, masuk kawasan. Kat mana duduk kat Johor tu? Di sini kampung Teluk Kerang, kampung Peradin, itu Bone. Di Pontian sajalah? Di Pontian. Di luar pada Pontian? Benut ada. Benut ada? Benut kawasan Parit Archong, itu kawasan Bone. Segamat, Muar ada Bugis? Muar Bugis banyak berketurunan Bugis, tapi ramai dah tak boleh bercakap Bugis. Maknanya darahnya dah terbesar lah tu, campur lah. Ya. Campur. Tapi kalau dari segi realitinya, kebanyakan kampung-kampung yang menghala pantai barat ni banyak yang dibuka oleh orang-orang Bugis. Contohnya macam di sini, moyang saya buka tahun 1905, dia berhijrah ke Benut sebab waktu tu dia tanam kelapa di sini, dan dia melihat bahawa kelapa tu mempunyai potensi yang tinggi dari segi ekonomi. Sebab dulu kawasan di Pontian ni, masyarakat yang memegang tampuk ekonomi adalah orang Bugis. Dan orang Jawa dikenali sebagai pekerja, menolong, membantu untuk mengusahakan ladang-ladang. Tapi orang Bugis ni kebanyakan dia pegang monopoli, dia pegang ekonomi. Betul ke? Orang Bugis kalau pergi mana-mana pun, dia mesti nak dominan, dia mesti nak memerintah. Sebab dia berkaedah sedemikian, sebab
kebanyakan yang datang daripada Sulawesi ni adalah berketurunan kasta atasan. Jadi bila dia berlatar belakang daripada kasta darah orang atasan, dia memang tidak mahu diperintah. Biar dia memerintah, dia ada satu konsep orang Bugis ni. Biar kita memerintah, jangan kita diperintah. Okey, baik. Cikgu Hadi ada membawa beberapa dokumen yang menarik. Antaranya ialah salah silah warisan Bugis daripada tahun 1610, cikgu. 1610. 1610 tu Sultan yang pertama memeluk Islam. 1610 adalah orang yang memasukkan Islam. Ke dalam kerajaan Bugis tu. Ya, Sulawesi. Ini merupakan paparan yang pertama. Sebenarnya dia 4 salinan. Ini saya salinan lapisan pertama lah. Ini lapisan pertama, dia ada 4, iaitu yang dipanggil Isumpah Datu Pamanah La Celak Datu Kabuah pada tahun 1610. La Sangkuruk Patau Arumatua Wajuk Yana Roto Patamai mula-mula agama Selengi Riwajuk. Maknanya ini adalah kelompok orang yang pertama memasukkan Islam di kawasan Sulawesi. Dia jadi sultan ke? Kebanyakan keturunannya dia menjadi sultan. Dia tu orang Bugis atau orang Arab atau Bugis? Orang Bugis juga. Bugis. Sebenarnya Bugis ni dia percaya dia datang daripada Kayangan. Jadi kebanyakan yang asal semua di sini menganggap dirinya semua berasal daripada Kayangan. Kasta satu. Dan ni diiktiraf betul sebab pernah dibawa ke Sengkang, bertemu dengan Datu di sana, keturunan diraja yang duduk di istana. Bila dicek satu-satu, dia tolong translate dalam bahasa Rumi dan dia akui. Dia siap telefon, dia kata ini adalah betul, tepat. Sebab bila sana pun ada buku rujukan tersendiri salah silah. Bila dibandingkan persamaan dia antara bunyi dengan sana, tak ada yang lari, semua betul. Ini Bugis Johor buat. Ini masa moyang dulu, orang-orang Bugis yang kasta 1-2 kebanyakan pada zaman Belanda lari keluar daripada Sulawesi. Kebanyakan orang bawa benda. Mana orang Bugis waris-warisnya dia kenal Kenal, kita orang kenal. Dan dia bawa lari ni salah satu daripada, selain daripada alat kebesaran keluarga, dia akan bawa penting ni adalah salah silah. Itulah yang nak kahwin ni kena buka tu. Ya. Kan? Sebab mereka masih kuat pegangan bahawa dia adalah satu cara membuktikan bahawa dia berketurunan daripada sini. Dan saya pernah difahamkan, rakan saya yang bawa ke sini, dia kata ada bercampur aduk dengan keturunan daripada 5 bersaudara. 5 bersaudara. Kadang-kadang ni ada orang yang cuba-cuba ubah suai. Dia mengaku dirinya bahawa keturunan dari sini. Baik, ada lagi satu manuskrip. Saya anggap ini satu manuskrip, cikgu. Yang ini sebenarnya manuskrip lama. Original. Yang ini panduan buat azimat. Tangkal. Kan dulu budak-budak selalunya ada kat perut dekat yang apa tu. Ini panduan untuk buat. Untuk apa tu tangkal tu? Takut ada benda-benda makhluk penyakit lain, penyakit, gangguan daripada makhluk halus ke apa-apa. Jadi dipasangkan tangkal untuk keselamatan. Ada ilmu tangkal, ilmu apa lagi di sini? Di sini juga ada tentang penetapan awal Muharram. Jatuh pada hari apa, tak pernah lagi tak tepat. Jatuh hari apa, awal Muharram, 1 Muharram tu hari apa. Dan dekat sini juga ada petua bagaimana nak mendirikan rumah tapi merujuk kepada kalender Islam. Contohnya macam mana? Bila kita baca buku ni, bulan Muharram adalah bulan yang paling tak bagus untuk didirikan rumah. Kenapa? Sebab sebenarnya dalam Islam semua bulan tu baik. Ya, betul. Tapi dalam masyarakat Bugis berpegang ada beberapa bulan dan situ diletakkan sebagai bulan yang tak berapa elok untuk adat majlis kahwin, mendirikan rumah. Contohnya kalau dirikan rumah, ada setengah rumah tu tak siap, tuan punya rumah tu akan meninggal, sakit. Kalau kitab ni lah. Dan antara bulan-bulan terbaik adalah Zulhijjah. Ada juga hari yang tak baik dalam bulan tersebut, dipanggil dalam bahasa Bugis Launa Buleng. Launa bulan tu adalah satu konsep di mana dalam satu bulan, walaupun bulan tu bulan Zulkaidah tu bulan baik, ada hari-hari tertentu pada hari tersebut dilarang sama sekali bernikah lah. Majlis kahwin, akad nikah, buat rumah, sebab katanya ada musibah yang akan berlaku selepas itu. Cikgu boleh baca ke bahasa Bugis ni? Cuba nak dengar ajak. Sebenarnya Jawa saya biasa dengar. Ini tulisan Bugis yang kuno, ratusan tahun. Ada satu lagi konsep tulisan Bugis, iaitu dipanggil tulisan Bugis Serang. Contohnya Muharram, Riak Bolan, Malomo, Malasa, Lisa Na Bolai, Sinina. Maknanya bulan Muharram, siapa yang membina rumah, kesemuanya akan sakit sentiasa serumah. Allah, dahsyat.
saya ambil contoh Zulhijjah. Zulhijjah ya bola malomo sogik punna bolai. Maknanya siapa yang buat rumah pada bulan Zulhijjah, orang tu akan kaya raya. Ini orang yang buat Zulhijjah ni. Ya memang kita orang pilih Zulhijjah. Cikgu, saya ada nampak banyak gambar-gambar dalam rumah cikgu ni. Gambar-gambar yang saya fikir gambar-gambar yang bersejarah lah. Ini gambar siapa cikgu? Yang ni gambar Raja Kunet Palaka di Bugis, iaitu pada tahun 1667. Yang ini nama dia sebenarnya banyak, tapi nama yang selepas dia masuk Islam tu dikenali sebagai Sultan Sa'aduddin. Dia dikenali juga nama sebagai Peta Malampik Gemek. Nah, peta maknanya tuanku, gemek rambut dalam bahasa Bugis. Rambut. Malampik tu maknanya rambut panjang, melampik tu panjang. Sebab yang ni dia lahir tak makan gunting tak makan rambut, dia tak makan. Maknanya tak boleh potong lah. Potong sampai seumur hidup. Panjang lah. Panjang. Dan dia lahir pun dengan tombak. Tidur pun satu kaki tak jejak pada lantai. Dan dia adalah anak saudara kepada Sultan Hasanuddin. Anak saudara dia. Hasanuddin Shah. Sultan Hasanuddin di Guah. Okey, baik. Yang ni pula cikgu? Yang ini Dai Maluru. Dai Maluru ni bendahara ke sepupu mak saya adalah jadi sultan. Nama dia Aruni Andik Muhammad, Peta Muhammad Silawatalwa. Jadi yang ini bendahara dia lah tahun 1920. Maluru ni maknanya orang yang sentiasa meluru pergi ke depan. Apa-apa kes, apa-apa, dia yang sebagai orang utama yang ke depan. Sebab tu dikenali dengan gelaran Dai Maluru. Boleh ceritakan cikgu di situ? Yang itu pula adalah gambar Arumatua. Arumatua maknanya raja-raja berketurunan darah putih yang tua. Darah Matasid maknanya darah yang standard level memang paling tertinggi. Yang katanya kasta satu yang punya darah putih. Darah putih. Yang nombor 3 tu adalah ibunya memerintah ada 2 daerah besar di Sulawesi. Siapa nama ibunya tu? Namanya Andik Nanong. Maknanya ibunya pun raja pemerintah. Yang nombor perempuan pun boleh jadi raja. Boleh jadi raja. Sebab Sulawesi ni kalau tak lelaki pun perempuan pun boleh. Ada janji dia berkasta atasan tinggi. Yang nombor 4 dengan nombor 4 dengan nombor 2 tu adalah anak. Yang nombor 1 tu adalah menantunya. Saya sempat jumpa yang nombor 4 tu. Nombor 4 tu? Nampak jumpa. Berapa umur dia tu? 80 lebih. Gambar yang seterusnya, sebenarnya gambar yang original tu pakcik saya yang lukis. Yang gambar original yang ini. Yang mana? Yang pakai tombak tu? Yang pakai tombak. Sebenarnya gambar ni diberi oleh Belanda selepas dia slender. Jadi Belanda terus kasih kepada keturunan dia. Dari segi penceritaannya, dia ambil gambar seorang, iaitu yang Raja Palaka lah tu. Yang ni. Yang lain tu 6 keluar secara sendiri, menampakkan diri secara otomatik. Dan kebanyakan mereka adalah keturunan datu-datu. Yang ambil gambar tu bukan Belanda? Zaman Belanda. Saya tak pasti siapa yang ambil. Dia ambil gambar satu, fokus kepada satu. Lepas tu keluar 6? Keluar 6 otomatik. Kata ni tu adalah wali-wali bagi orang Bugis. Yang ini 1924 ni moyang yang duduk tengah tu, yang pakai pengasas kampus ini, tok saya yang duduk sebelah kiri yang pakai bol tu. Ini rumah dia di Benot. Yang rumah untuk tok saya ada 4 orang isteri. Ini semua Bugis? Bugis di Benot. Ke anak-anaknya? Bukan. Semua kawan-kawan orang dulu semua lah? Kebanyakan yang orang-orang Bugis lah yang di Benot. Yang ini rumah, gambar di rumah di Benot yang dibina pada tahun 1915 menggunakan putih telur. Moyang ni sampai umur berapa tu? 100 lebih. 100 lebih. Tapi kuburnya di Sungai Kuala sini dikebumikan. Ada kuburnya. Yang ni pula cikgu? 1923 lagi awal. 1923. Yang ini Persatuan Bugis Sengkawali. Dan dia nama originalnya Sengkawali lah. Ambil nama kampung yang original yang dulu. Yang tengah tu dilantik jadi pengerusi, nama dia Tuan Haji Andik Mori bin Andik Yahya. Dari keluarga keturunan diraja daripada Sulawesi. Ada satu tempat nama Gilireng. Ini adalah Persatuan Bugis yang pertama? Yang pertama yang dia berdaftar di Johor. Yang pertama di Johor dan berdaftar. Dan pejabat ni, gambar di pejabat ni. Bugis memang bukan songkok
Kebanyakan banyak yang pakai songkok. Baik cikgu. Ini menarik ni. Sultan Loa 1920. Waktu ni zaman pemerintahan lagi, Indonesia belum jadi republik, dan kuasa sultan waktu masih ada lagi. Waktu tu yang duduk di tengah tu sepupu mak saya, yang tadi yang bendahara Daimaluru tu yang sebelah kanan dia. Itu bendahara dia. Nama dia Perta Muhammad, Andi Muhammad bin Datuk Larompo Arumatua Wajuk Andi Odang, Betara Wajuk Arumatua Andi Odang, yang dia memerintah dia satu kawasan dipanggil Luak. Di Wajuk, kawasan Wajuk Luak. Dah meninggal dah. Tapi anak dia pun baru 2 minggu lepas pun dah meninggal, umur 80 lebih. Kita tengok pakaian dia pakai tanjak. Ni pakaian tanjak yang memang Bugis punya style macam ni. Dia terbalik ke belakang. Ada yang melengkung pun, saya tak tahu macam mana bentuk dia. Dan kebanyakan baju panglima orang Bugis macam tu. Dia ada kain yang seluar paras lutut. Sebab pada lutut tu dia pasang. Dan perempuan pun kebanyakan pun macam tu juga dulu-dulu. Sebab kalau orang Bugis ni kalau pakai baju yang bagi masyarakat perempuan, dia hanya letak-letak di sini. Dan dia ada seluar memang paras macam tu lah, paras bawah lutut tu. Yang ini pula Persatuan Bola Sepak Bugis di Benut tahun 1920. Tok saya yang asaskan, banyak bergambar dengan pembesar Inggeris lah. Semua ni orang Bugis? Orang Bugis. Dan bercampur dengan orang Inggeris. Di Benut lah, di satu kawasan di Bandar Baru dah sekarang ni, Simpang 4 Benut. Dan persatuan ni, orang yang main pun orang Bugis ni. Dan dia pun waktu tu orang Bugis, sebab dia memegang ekonomi, dia tak ada masalah dari segi mendapatkan dana apa-apa. Penaja pun ada. Dan tok saya yang banyak yang taja apa-apa nak ni. Dan bukan saja bola sepak, dia ada persatuan burung tekukur, persatuan ayam belaga, semua Bugis. Kalau main bola boleh lawan dengan Melayu, dengan Jawa? Tak, Bugis saja. Bugis saja. Bugis saja. Ni mana cu ni? Ayam belaga. Ni persatuan ayam belaga dan burung tekukur. Burung tekukur ni burung jenis yang baik, yang diimport khas daripada Sulawesi. Tapi ni agak era moden dah, tahun 1952. Dan ni waktu bergambar pun dengan yang teramat mulia Tengku Sahariah. Siapa Hajah Sahariah? Ni Tengku Sahariah ni Johor punya royal family. Johor family. Yang ni semua Bugis ni. Itu gambar ayam-ayam dia sekali lah. Yang itu gambar kenang-kenangan bersama gambar. Sekarang lagi benar. Burung tekukur, ayam belaga tak ada lah. Peringkat orang, semua gambar dalam gambar ni semua dah meninggal. Kalau yang ini masjid original yang pertama, Bugis, yang dibina oleh orang Bugis di Benut. Sekarang ni dah dirobohkan. Masjid tu dah 10 tahun lebih dah dirobohkan. Sebab dari segi strukturnya macam tidak berapa kukuh lagi. Dan ada satu kelebihan, iaitu kubah-kubah yang besar yang paling tengah tu, kubah yang dibina tanpa menggunakan besi. Menggunakan apa? Tangan acu. Dia ni pakai putih telur. Putih telur. Dan ni sekolah Arab Bugis Tampuk. Tok saudara saya di Benut. Ini sekolah Arab yang pertama Bugis, kekal sampai sekarang. Ada lagi. Itu gambar anak murid. Apa ni? Cikgu? Ada tahun dia yang kecil. 1962. Ini pelajar batch yang pertama. Pelajar batch pertama, kekal sekolah tu sampai sekarang. Dan itulah bangunan dia. Bangunan yang sekolah tu yang dijadikan sebagai, sekarang bangunannya tak ada. Sekarang batu lah. Batu 3 tingkat. Maknanya bisnes, aktiviti sosial, pendidikan, kan? Ya, semua banyak orang Bugis. Tengah tu macam Teguh Zaman, bukan ke? Bukan. Yang ini apa tu, Dewan main bola sepak kat Johor. Apa nama dia? Yang Satu bola sepak? Bukan, yang apa, padang bola sepak yang kat Johor. Stadium apa? Asal Yunus. Asal Yunus masa dia datang kat sini. Gambar kenang-kenangan. Dia datang kat sini. Waktu tu menjawab jawatan Menteri Besar. Terima kasih banyak cikgu kerana meluangkan masa untuk kami untuk lebih memahami sejarah, adat, budaya, kan? Bahasa Bugis tu sendiri. Dan kami daripada Impak sangat berbesar hatilah. Cikgu Hadi dapat meluangkan masa, terutamanya lah kita nampak warisan dalam rumah ini sangat-sangat membanggakan lah.